Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Okey. Apa khabar? Kita dah bercuti panjang tempoh hari. Okey, selamat datang kembali. Hari ini insya-Allah kita sambung semula ya. Kelas kita. Waalaikumsalam. Okey, baik. Saya harap kamu boleh dengar saya ya. Okey kan? Boleh dengar suara ya? Okey. Lagi sekali kita tengok sekejap kawan-kawan kita yang ada hari ni, kawan-kawan kita yang ada hari ni. Sekejap mana dia? Kita tengok sekejap kawan-kawan kita yang lain-lain. Oh, ramai kita pagi ni. InsyaAllah bersama-sama kita. Kita ada Fakrul, Ivy, Muhammad Nozikri, Nur Atirah. Tadi nampak macam ada Raudah. Terkeluar dah Raudah. Baik, insyaAllah selamat datang lagi sekali. Alhamdulillah, saya harap semua kawan-kawan kita sihat ya. Okey, semuanya. Tuhan, ada pun Raudah. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan mula ringkas-ringkas saja. Oh, saya lupa nak post dalam grup kelas kamu. Saya post kat dalam Telegram saja kan. Allahu Akbar. Sekejap, saya post kejap. Sekejap saya post kejap. Sebab malam tadi dah lewat. Lepas tu macam tak naklah kacau malam tadi kan. Sekejap, saya post sekejap dalam Telegram. Mana dia? Saya post dalam Telegram channel ni. Tapi tak post kat grup kelas kamu. Sorry lah, lupa. 102 dulu. Okey, 106 pula. Okey, dah post dah. Baik. InsyaAllah kita mula hari ini ringkas-ringkas sahaja. Okey, bersama kita lagi sekali kawan-kawan. Semua ada dah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 orang kawan kita dah online pagi ni. Baik. Seperti biasa kita start dahulu hari ini dengan kita lihat tugasan minggu yang lalu ya. Kita tengok tugasan minggu yang lalu sekejap. Mana dia tugasan kita minggu yang lalu? Ini ramai dah kawan-kawan kita hantar minggu lalu. Okey, mari kita lihat. Ini Raudah punya tugasan. Raudah dah hantar. Okey, cantik warna-warni Raudah buat. Oh, ada kawan baru masuk. Sekejap saya admit. Okey, selamat datang kawan-kawan kita yang baru masuk tu, Muhammad Akil. Baik, kita sekarang ini sedang tengok tugasan minggu yang lalu ni Raudah punya. Saya betulkan sikit Raudah yang nombor 7 ni jawapan dia ya. A, ujian kekuatan cantuman. B, ujian kestabilan. Nanti Raudah boleh betulkan saja terus ya. Sikit saya betulkan. Okey. Kemudian kawan kita yang kedua hantar ni Ivy punya. Okey, very good. Baik, saya dah buat saya makan. Seterusnya Siti Nur Atika punya tugasan. Ini Siti Nur Atika punya tugasan. Okey, terima kasih. Very good. Okey, ini adalah Nur Atirah punya tugasan. Okey, ini tugasan Nur Atirah. Seterusnya lagi kawan kita yang hantar Siti Nur Arbaiyah. Siti Nur Arbaiyah tak ada bersama-sama kita pagi ni, tapi ini tugasan dia. Okey, very good. Seterusnya Muhammad Nabil. Okey, ni Muhammad Nabil punya tugasan. Okey. Itu je kawan-kawan kita yang hantar. Lagi sekali tahniah saya ucapkan kawan-kawan yang dah hantar tugasan. Kawan-kawan yang belum hantar tugasan boleh berbuat demikian. Boleh lagi hantar, tak ada masalah ya. Bila-bila kamu ada masa terluang, tolong selesaikan tugasan dan hantar ya. Ini tugasan yang minggu sebelum cuti lah. Baik. Itu serba sedikit. Selamat datang lagi kawan kita Muhammad Hakimi baru join kita ya pagi ni. Baik. Untuk kelas kita hari ini, okay, kita nak tengok satu tajuk yang baru. Tajuk yang baru kita nak tengok hari ini adalah bab 4 lakaran. Okey, tapi sebelum itu, kalau kamu perhatikan tempoh hari untuk bab 3, kita masih berhutang satu projek.
iaitu kita punya projek reka bentuk kita lah, ya. Apa saja projek yang kamu buat hari tu lah, bekas makanan kucing ke, tempat makanan burung, ada kawan buat tempat alat tulis, ya. Projek, the actual project itu kita belum buat lagi, okey. Yang itu akan layak kamu dapat sampai band 6 bila siap nanti, okey. Setakat ini kita baru sampai band 5 sahaja untuk tajuk tersebut. Projek itu insya-Allah kita ada peluang sesi bersemuka di sekolah nanti, kita akan buat projek tu. Okey, tapi buat masa ni kita KIV lah. Saya tak naklah kamu buat di rumah sebab nanti banyak masalah. Maksud saya itu mungkin ada kekangan kamu. Ramai kawan-kawan kita ada kekangan peralatan dan sebagainya. Jadi tak apa. Kita KIV tu kita akan buat bersama-sama nanti di sekolah. Okey, disebabkan kita dah letak sebelah projek itu dulu, kita tangguh dulu projek itu. Untuk minggu ini kita nak lompat kepada bab 4 iaitu lakaran. Okey, bab 4 lakaran, buku teks kamu boleh rujuk muka surat 67, ya, muka surat 67. Ada kawan kita baru join lagi. Okey, selamat datang kawan kita yang baru masuk. Baik, jadi untuk bab yang baru ini, bab 4 ini, tajuknya lakaran. Sekiranya ada buku teks bersama kamu, kamu boleh rujuk muka surat 67, ya. Okey, kita akan tengok hari ini bahagian pengenalannya sahajalah, ya, ringkas-ringkas sahaja. Saya pun hari ini ada 3 soalan saja nak tunjukkan kepada kamu, okey. Dia tak ada banyak soalan dia. Baik, baik, kita teruskan sajalah, ya. Kita tengok sedikit, okey. Bahagian lakaran ni kita lihat sedikit pengenalannya. Saya bacakanlah. Sebab apa? Di dalam RBT ni seperti biasa dia banyak takrifan-takrifan, dan takrifan-takrifan dia ni agak rigid sikit lah bila dia tanya dalam bentuk soalannya. Jadi kita kena merujuk takrifan di dalam buku teks. Baik, mari kita lihat sedikit apa dia kata pengenalan. Oh, ada lagi kawan kita masuk. Muhammad Nabil baru masuk. Okey. Selamat datang lagi sekali kawan-kawan yang baru masuk. Kita baru saja bermula, ya. Kita sekarang ini akan masuk ke dalam bab yang baru iaitu bab 4. Sekiranya ada buku teks bersama-sama kamu, kamu boleh rujuk muka surat 67. Baik, kita terus sahaja pengenalannya. Apa dia kata di situ? Baik, saya bacakan sikitlah. Kita sama-sama tengoklah. Okey. Okey. Tak best pula gambar ni. Lakaran pictorial ni ialah gambaran kasar objek sebenar yang dilihat dari pelbagai arah dan sudut pandangan. Lakaran ini menunjukkan gambaran bentuk sesuatu objek dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Okey, dalam tajuk yang awal tempoh hari kita dah tengok dah macam mana rupa bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi, ya. Lakaran ini digunakan oleh mereka untuk menyampaikan idea dan konsep kepada pelanggan. Okey. Bermaksud dia, lakaran pictorial, dia panggil lakaran pictorial. Bermaksud, macam manakah kita nak melukis sesuatu produk ataupun projek yang kita nak buat itu, kita nak menggambarkan dia dalam bentuk lakaran. Jadi pada akhir tajuk ini, projek paling last yang kita nak buat sebenarnya, dia minta kamu lukis projek yang kamu buat pada bab sebelum ini, iaitu projek utama kita tu lah. Apakah, macam mana bentuk gambar dia, kita kena lukis, kita kena gambarkan dia dalam bentuk lakaran. Maksudnya kamu kena lukislah projek kamu. Kalau kamu buat tempat menyimpan alat tulis tu, kita nak lukis macam mana bentuk dia, rupa bentuk dia, pandangan daripada hadapan, bentuk dia macam mana, dari sisi bentuk dia macam mana. Jadi banyak teknik-teknik yang terlibat tu, insya-Allah kita akan tengok bersama-sama lah. Okey. Baik, itu sedikit yang perlu kita tahu berkenaan dengan lakaran. Baik, kita nak tengok sekejap. Saya nak tunjuk pada kamu sekejap dia punya standard pembelajaran dia panggil. Maksud dia apa tajuk-tajuk kecil di dalam bab ini yang kita perlu pelajari, ya.
Okey, dia bahagi kepada 5 tajuk kecil, 4.11 hingga 4.15. Kamu boleh tengok tajuk-tajuk ni ada dalam buku teks semua. Okey, untuk hari ini kita akan lihat 4.1.1 menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk. Kemudian kita akan masuk separuh 4.1.2. Bukan semua pun, separuh saja 4.1.2 mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Dia ada banyak dalam tu. Kita masuk sebahagian dahulu. Okey, kita bukanlah terus semua ya. Kemudian baru kita akan buat 4.13. Dia kata apa? Menghasilkan lakaran asas. Maksud dia minggu depan baru kita akan betul-betul melukis. Jadi hari ni dia pengenalan dulu saya tunjuk. 4.1.4 memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. 4.1.5 menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih. 4.1.6 mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih. Maksud dia semua ini, kalau kita tengok ini bahagian lukisan lah ya. Bermula daripada 4.4, 4.5 ni kita kena melukis. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok standard prestasi pula, iaitu band yang bakal kita dapat dalam tajuk ini. Kita tengok untuk hari ini kita nak cover kalau boleh 2 bahagian ini. Okey. Menyatakan 1 peranan lakaran dalam reka bentuk dan menyeraikan 2 teknik lakaran pictorial. So kita dapat band 1 insya-Allah hari ini. Okey. Mengenal pasti 2 teknik lakaran pictorial, kita masuk separuh band 2. Bukan semua band 2, kita dapat separuh band 2. Okey, kita tengok band 3 apa dia minta kita buat. Band 3 nantilah, bukan hari ini. Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D mengaplikasikan teknik lakaran pictorial. Ini insya-Allah minggu depan kita akan buat. Kita kena lukis dah minggu depan Untuk dapat band 3 dah kena lukis. Untuk dapat band 4 menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey. Untuk dapat band 5 menilai maklumat yang ada pada lakaran. Nanti kita tengok dia ada banyak maklumat pada lakaran tu. Akhir sekali band 6 menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah. Jadi untuk dapat band 6 ni kita kena lukis juga lagi. Jadi banyak kali kita lukis untuk tajuk ni sebab banyak teknik-teknik yang terlibat. Okey, jangan risau. Kita akan lihat satu persatu nanti bersama-sama. Okey. Seterusnya, saya terus ke muka surat 68 ya. Kalau ada bersama-sama kamu buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 68. Baik. Di sini dia terangkan secara lebih lanjut lah berkenaan dengan lakaran. Banyak benda dia cerita dekat sini. Okey. Kalau kita lihat dia cerita berkenaan dengan lakaran asas pictorial. Apa dia kata kepada kita? Lakaran merupakan contengan berbentuk garisan, gambar dan simbol bahasa. Ni dia pengenalan lah. Yang menerangkan sesuatu perkara. Mengikut sejarah, kita baca sikit. Dia kata, lakaran telah digunakan oleh manusia sejak zaman purba. Saya rasa kamu pun dah tahu dah tengok dah dalam buku sejarah sebelum ni kan. Kalau kita lihat manusia-manusia kuno, yang kehidupan mereka dulu di dalam gua tu kan, zaman paleolitik tu, pada zaman itu pun manusia dah start melakar, melukis di dinding-dinding gua kan, sampai hari ni masih ada kesan-kesannya di setengah tempat lah. Okey, lakaran tersebut banyak ditemui pada dinding gua, dia kata tempat kediaman mereka. Melalui lakaran, masyarakat purba menzahirkan pengalaman, pertemuan dan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. So, itu sahajalah medium yang ada pada waktu itu, iaitu manusia dia melukis ataupun melakar pengalaman-pengalaman mereka di dinding-dinding gua. Okey. Dia kata apa lagi? Kini lakaran memainkan peranan penting dalam sesuatu reka bentuk produk. Teknik lakaran boleh dipelajari dalam lukisan seni visual dan lukisan kejutaraan. Okey. Di dalam reka bentuk produk, biasanya pereka bentuk ni, orang yang mereka bentuk, orang yang mencipta produk itu, dia memang dapat gambaran produk yang dia nak buat tu dalam kepala dia. Sama macam kamu. Kamu kata minggu lalu kamu nak buat dah projek tempat alat tulis. Kamu mesti dah boleh bayangkan dalam kepala kamu macam manakah bentuk produk alat tulis itu. Okey. Tetapi itu hanya kamu satu orang aja yang tahu. Orang lain tak akan tahu. Mungkin kamu berfikir, oh saya punya bekas alat tulis ni nanti saya nak buat berwarna biru. Orang lain tak tahu kamu nak buat warna biru kan. Jadi macam mana kita nak ceritakan kepada orang lain
Iaitu dengan mudahnya kita boleh melakar. Jadi kamu lakarkan semula apakah idea yang dalam kepala kamu itu, kita zahirkan dia dalam bentuk lakaran supaya senang untuk kita terangkan, bercerita kepada orang lain berkenaan dengan produk kita. So idea dia macam itulah lebih kurang. Okey. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, kita nak tengok soalan pertama kita. Okey, soalan saya hari ni ada 3 saja, tak banyak. Sekejap saya admit kawan yang baru masuk. Mana kawan kita baru masuk? Okey. Ada kawan kita baru masuk tu. Baik, kita terus saja kepada soalan pertama ya. Soalan pertama saya tanya, berikan definisi lakaran. Okey, macam biasalah ini maksudnya definisi yang merujuk kepada buku teks lah ya. Okey, definisi lakaran. Mari kita lihat. Di dalam buku teks, muka surat 68, saya dah highlightkan di sini ya. Kalau kamu rujuk note saya dah highlightkan. Baik. Tak best pula view saya ni. Ya. Cikgu. Ya. Boleh buat buku tulis kan? Boleh, memang buat dalam buku tulis. Kita memang buat dalam buku tulis. Cuma nanti lakaran nanti, kalau ada kertas A4, kita buat dalam kertas A4 lah. Kalau tak ada kertas A4, tak ada masalah. Boleh buat dalam buku tulis. Semua nanti lakaran pun boleh buat dalam buku tulis. Tak apa. Jangan risau itu. Okey. Baik, kita tengok sedikit tadi. Soalan nombor 1, definisi lakaran. Ya. Kalau boleh saya besarkan sedikit dekat sini. Dia kata apa? Ini dia jawapan dia yang warna hijau ni ya. Lakaran ialah satu lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas, freehand drawing, tanpa bantuan alat melukis seperti pembaris atau jangka lukis. Jadi kita tajuk ini, tajuk pun lakaran. Jadi maksud dia apa? Semua lakaran yang kita buat nanti tak boleh pakai pembaris dan sebarang alatan lain. Mesti menggunakan tangan sahaja. Walaupun kamu nak buat garis lurus, jadi garis lurus itu tak boleh pakai pembaris. Itu maksud lakaran. Kalau kita dah menggunakan alatan, dia dah tak boleh panggil lakaran lagi. Dia dah kena panggil lukisan. Okey? Jadi ini kita buat lakaran, bermaksud kita akan melakar tanpa sebarang bantuan. Yang kita boleh pakai hanyalah pensel dan juga pemadam sahaja. Okey, kalau kita ada salah sikit-sikit kita boleh padam, dan yang paling penting kita ada pensel. So minggu ni kita tak lukis lagi. Minggu hadapan saya nak semua orang ready dengan pensel. Tak kisah pensel apa, nak guna 2H boleh, nak guna HB boleh. Ya, HB agak baik ya, paling baik 2H, HB agak baik. Kalau tiada pensel 2B pun boleh. Nanti saya bagi tahu teknik dia macam mana nak menggunakan pensel 2B. Yang penting kamu ada pensel dan diasah mata dia bagi tajam. Okey, kalau kamu pakai pensel mechanical yang tekan-tekan tu lebih baik lagi, lebih senang sikit, tak payah nak asah-asah kan, dia memang sentiasa tajam. Okey, itu minggu depan. Ada masa seminggu cari pensel. Okey. Jadi baik, berbalik kepada definisi kita tadi, inilah definisinya. Okey, iaitu satu lakaran awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas tanpa bantuan alat melukis seperti pembaris atau jangka lukis. Itu jawapan kita bagi soalan nombor 1. Okey, itu jawapan kita bagi soalan nombor 1. Saya harap semua kawan-kawan jelaslah ya, boleh masukkan jawapan di situ. Baik, yang nombor 2 pula. Ini banyak sikit. Kita tengok soalan nombor 2. Saya minta lengkapkan peta buih berikut ya. Peta buih, peta awan, peta minda, banyak nama dia ya. Okey. Soalan 2 kita nak lengkapkan peta buih ini. Apakah peta buih ini? Mari kita tengok. Di dalam peta buih saya ini dia ada 5 bahagian. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Okey, saya buat bentuk awan. Tak kisahlah kamu nak buat bentuk apa pun. Tajuk dia apa? Dia tanya peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, peranan lakaran dalam reka bentuk. Baik.
ada 5 peranan lakaran dalam reka bentuk. Kita nak tengok satu persatu. Saya dah isi dah contoh yang pertama. Okey, mana nak cari maklumat ni? Kita tengok dalam buku teks. Okey. Peranan lakaran dalam reka bentuk, tajuk kecil dia ini di buku surat 68 4.11. Okey. Kita baca sedikit, dia kata apa? Lakaran memainkan peranan penting. Okey, dia bagi tahu sini peranan penting dalam menentukan konsep awal proses reka bentuk sesuatu produk. Jawapan dia ni. Proses pembinaan, bahan yang digunakan dan kos pembinaan projek yang terlibat. Lakaran selalunya memakan masa dan melibatkan proses yang berulang sehingga lakaran tersebut menepati kehendak dan dipersetujui oleh pelanggan. Dia pun bagi tahu dah ya. Lakaran ni semestinya akan memakan masa. Proses lakaran bermula daripada contengan idea, perincian konsep asas, perincian visual dan akhirnya lakaran yang lengkap. Okey, baik. Untuk jawapan yang lebih mudah, mari kita lihat muka surat seterusnya. Okay, sebab kita nak cari 5 peranan lakaran dalam reka bentuk. Yang pertama, ada dah dia bagi tahu kita kat sini. A, yang pertama, mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, inilah saya masukkan di sini. Mempercepatkan pembangunan konsep. Mari kita lihat sikit apa maksud dia mempercepatkan pembangunan konsep ini. Okey. Dia kata apa? Lakaran merupakan kaedah terbaik untuk meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka. Kaedah ini menjimatkan masa kerana pereka hanya perlu menghasilkan lakaran konsep di atas kertas. Kemudian lakaran tersebut boleh dipindahkan ke dalam komputer sebagai contoh jika menghadapi masalah membawa beg sekolah yang berat. Okey. Baik. Maksud dia di sini, idea berkenaan dengan projek itu hanya ada dalam kepala pereka bentuk. Macam idea projek kamu hanya ada dalam kepala kamu je. Jadi macam mana kamu nak nampakkan dengan lebih jelas bentuk dia? Kita kena melakar. Jadi itulah maksud dia. Jadi bila kita lakar, kita dapat lihat dengan jelas. Seterusnya mempercepatkan lagi macam manakah cadangan projek akhir yang kita nak buat. Sebagai contoh, kamu lukis dulu awal-awal bentuk dia. Lukis. Tak cantik lah macam ni. Saya ingat saya nak ubah sedikit. Kita boleh ubah hanya dalam bentuk lakaran. Kita tak buat lagi projek tu. Tapi kita dah boleh tambah baik. Sebab kita nampak dalam lakaran tu, nampak tak berapa suka lah. Kita tak berapa suka, kita boleh ubah. Tanpa melibatkan sebarang kos lain. Okay? Kalau kita main buat dulu, buat siap-siap tengok, alamak tak best lah macam ni. Nak ubah dah susah sebab nak kena ubah semua sekali. Jadi itulah sebabnya kita menggunakan lakaran. Baik, itu yang pertama. Kita tengok jawapan bagi peta buih kita yang kedua. Mari kita cari seterusnya. Mana dia? Okey, ni di sebelah muka surat 70. Asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, itu yang kedua ya. Asas komposisi untuk ilustrasi. Okey. Dia kata apa? Lakaran merupakan satu kaedah yang cepat dan pantas untuk menunjukkan komposisi komponen dalam ilustrasi sesuatu reka bentuk. Okey, sebelum tu dalam note saya gambar dia ni tak keluar, tetapi dalam buku teks ada note dia. Okey, di sini dia nak bagi tahu kita apabila kita melukis, kita sepatutnya boleh tunjukkan produk kita itu dalam pelbagai posisi. Maksudnya, kita nak menggambarkan dia, kita nak tunjuk pandangan hadapan. Kita tengok daripada hadapan, macam mana kita tengok produk tu. Kita boleh lukis. Kita nak tengok daripada belakang, bagaimanakah bahagian belakang produk tersebut. Kita boleh lukislah gambaran bahagian belakang dia. Kita nak tengok daripada atas juga sama. Kita boleh lukis bahagian atas. Itu maksud dia. Dan dalam bentuk 3 dimensi, salah satu teknik yang akan kita gunakan, dia panggil lukisan pandangan perspektif. Okey? Saya ceritakan dulu asas. Jangan risau berkenaan dengan ini semua. Kita akan pergi satu persatu nanti. Ini asas saja dulu. Kita nak tahu peranan dia yang dipanggil sebagai asas komposisi untuk ilustrasi. So, ambil B ini, masukkan ke dalam peta buih kamu di sini B. Okey? Tulislah asas komposisi untuk ilustrasi. Baik, kita tengok yang seterusnya, yang ketiga. Apakah peranan yang ketiga? Medium komunikasi pelanggan. Okey.
Dia kata apa? Gambar ialah salah satu contoh konsep yang diusahakan berdasarkan komunikasi awal pelanggan bersama mereka. Lakaran ini kemudiannya dihantar kepada pelanggan untuk pertimbangan dan persetujuan. Setelah lakaran itu dimuktamadkan, proses reka bentuk akan ke peringkat lakaran akhir. Jadi kurang lebih beginilah bentuknya nanti yang akan kita lakar. Kita nampak macam ini produk dia adalah kereta. Kita tengok dia lukis daripada hadapan. Oh macam ni kereta dia daripada hadapan. Kalau kita tengok daripada belakang, oh macam ni. Kalau kita tengok dalam bentuk perspektif, oh begini bentuk dia 3 dimensi. Kalau kita tengok daripada sisi, bentuk dia macam ni. Kurang lebih begitulah yang akan kita buat nanti untuk projek kita. Jadi dia kata antara peranan lain, dia nak komunikasi dengan pelanggan. Sebab mereka kita ni dah lukis, dia boleh tunjuklah dekat pelanggan dia. Okey, inilah kereta yang bakal kita hasilkan. Okey, kalau kereta mungkin bukanlah dia tunjuk dekat pelanggan kan. Mungkin dia tunjuk dekat pengurusan atasan untuk meluluskan reka bentuk kenderaan itu. Jadi pada lukisan ini kita tengok kalau kita nak buat penambahbaikan sebagai contoh, tak cantiklah lampu ni. Dengan gambar ni kita boleh nampak dia tak suka lampu macam ni. Dia nak tukar lampu yang lain. So dia boleh terus sahaja tukar dengan mengubah suai lakaran yang dah dibuat ini tanpa melibatkan sebarang kos. Jadi ubah sajalah lukisan yang baru, tengok macam mana adakah bentuk lampu ini sesuai atau tidak dengan kenderaan. Itu maksud dia. Jadi dengan adanya lakaran ini, dia dapat berkomunikasi dengan pelanggan dia dengan mudah. Bayangkan kita tak ada lukisan ini, tetapi kita nak cerita produk kita tu dekat pelanggan kita. Susah kan? Kita kena cerita, kereta ni nanti dia warna biru. Tayar dia warna orange. Orang tak dapat tangkap. Lampu dia macam ni. Lampu dia kecil saja. Susahlah kalau kita nak bercerita tanpa sebarang gambaran. Sebab itu kita buat lakaran pictorial. So ini peranan yang ketiga ya. Masukkan dalam peta buih kamu. Peranan keempat, eksplorasi visual. Lakaran boleh digunakan sebagai catatan aktiviti dan eksplorasi mereka. Mereka menunjukkan bahan visual rakannya melalui lakaran. Okey, dia kurang lebih dia boleh tengok secara lebih detail lah. Okey, berkaitan dengan produk yang nak dibuat itu. Dia panggil sebagai eksplorasi visual. Mungkin dia nak lebih detail lagi kalau kamu buat bekas alat tulis. Sebagai contoh, ini pakai apa nak tutup dia? Nak tutup dia saya pakai zip. Mungkin kamu boleh lukiskan bahagian zip itu dengan lebih jelas lagi. So kita nampaklah satu-satu bahagian dia. Okey, kita tengok yang seterusnya, yang terakhir. Maklumat yang terakhir untuk E, iaitu penyelesaian perincian visual. Dia kata apa? Lakaran diperincikan dengan menambah pelbagai elemen berdasarkan prinsip reka bentuk. Penerangan tentang elemen, prinsip dan bahan digunakan pada lakaran membuatkan pereka melakukan proses pembangunan reka bentuk. Hasil lakaran itu boleh diperhalusi dengan menggunakan lakaran digital. So di sini dia ceritakan berkenaan dengan lakaran dia dengan lebih detail lagi. Dia bagi tahu ini apa, ini apa, ini apa. Nanti produk kamu pun kena buat macam ni juga. Ini bahagian apa, ini bahagian apa. Macam tempat makanan kucing, dia bagi tahulah ini tempat mengisi makanan kucing. Ini dia perbuat daripada apa, ini dia perbuat daripada apa. Dia kena buat anak panah dan dia kena buat penerangan berkenaan dengan setiap satu bahagian produk tersebut. Itu dipanggil sebagai penyelesaian perincian visual. So A, B, C, D, E, saya nak kamu masukkan A, B, C, D, E ni. Ini dia lah A, B, C, D, E ni ya. A, B, C, D, E. Ini dia 5. Masukkan maklumat tersebut ke dalam peta buih kamu. A saya dah buat. Kamu masukkan B, C, D dan E ke dalam peta buih soalan nombor 2. Boleh ya? Okey. Jangan risau sangat berkenaan dengan maklumat ini. Kalau banyak sangat maklumat di bawah ni, macam saya cerita tadi, macam mana ni pandangan hadapan, pandangan perspektif. Jangan risau. Kita akan pergi lebih lanjut berkenaan dengan setiap satu itu selepas ini. Bahkan kita akan gunakan teknik itu. Kita akan belajar macam mana nak lukis, pandangan hadapan, pandangan sisi. Kita akan cuba buatlah. Seterusnya pandangan perspektif. Kita akan sama-sama cuba buat. Okey. Baik. Seterusnya, soalan
ketiga. Okey, soalan ketiga juga satu lagi peta buih saya nak kamu lengkapkan. So hari ni kita ada 2 peta buih lah. Okey, ini peta buih kedua. Kita lihat tajuk peta buih kita adalah jenis-jenis lakaran. Jenis-jenis lakaran. Ada beberapa jenis lakaran kita nak perhatikan hari ini. Okey, saya dah masukkan yang pertama. Nombor 1, nanti kita cari nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Semua sekali ada 6. Ya? Okey, mari kita lihat yang pertama. Di muka surat 73 dan 74. Baik, kita lihat jenis-jenis lakaran. Ya? Yang pertama, lakaran peribadi atau contengan. Dia kata apa? Lakaran ini tidak kemas, tidak tersusun dan dilukis di dalam buku lakaran. Lakaran ini penting untuk menyediakan konsep produk. Okey, ini macam conteng-conteng sahaja. Sebagai contoh, kalau hari ini saya minta kamu lukiskan bagaimanakah rupa bentuk produk yang akan kamu buat pada bab yang sebelum ni kan? Apa produk dia? Jadi mestilah first sekali kamu buat, mesti kamu try dulu conteng. Macam mana bentuk dia nak buat? Nak buat bulat ke? Nak buat segi 4 ke? Jadi contengan itulah yang dipanggil sebagai lakaran peribadi ataupun contengan. Mesti kita cuba-cuba dulu. Dan biasanya kita lukis banyak kali. Bukan kita lukis sekali jadi. Tidak. Mungkin kita conteng penuh satu muka surat. Mungkin 2 muka surat. Itulah dipanggil sebagai lakaran peribadi atau contengan. Dah kira dah pun. Okey? Itu yang pertama. Okey, maklumat yang kedua. Jenis lakaran yang kedua dipanggil sebagai lakaran penerokaan. Okey, saya punya slide ni tak keluar gambar. Tapi mungkin kamu boleh nampak dalam buku teks dia ada contoh ya. Okey, lakaran ini biasanya lebih kemas, dilakar untuk dibuat perbandingan dengan produk sedia ada dalam pelbagai aspek evolusi dari segi bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Lakaran penerokaan ni biasanya dia dilukis dengan lebih kemas dan lebih cantik lukisan dia, supaya kita dapat melihat rupa bentuk sebenar produk itu. Itu dipanggil lakaran penerokaan. Baik, saya laju-laju sikit. Seterusnya, lakaran teknikal. Dia kata apa? Penghasilan lakaran teknikal menggambarkan lakaran ceraian, keratan rentas dan pelbagai sudut pandangan. Lakaran ini mengandungi perincian dimensi yang dapat membantu mereka menggambarkan rekaan produk yang dihasilkan. Jadi, kalau lakaran teknikal, dia lagi detail. Kebiasaannya lakaran teknikal, dia mesti ada ukuran. Kalau begini, dia nak gunakan tangkai. Panjang dia berapa milimeter, dia mesti ada ukuran. Kalau kamu lihat lukisan yang ada ukuran itu adalah dipanggil sebagai lakaran teknikal. Dia nak menggunakan zip. Berapakah panjang zip yang bakal digunakan? Dia ada dicatatkan di dalam lakaran itu. So, dia mesti ada ukuran. Baik, itu yang ketiga ya, lakaran teknikal. Maklumat kita dalam peta buih yang keempat, iaitu lakaran perkembangan idea. Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama hingga ke objek yang terakhir hendak dibuat. Okey, biasanya ini kita akan susun balik idea kita lah. Mula-mula macam mana, lepas tu macam mana. Macam contengan juga kurang lebih. Tetapi kita dapat lihat dengan urutan idea kita. Mula-mula begini, lepas itu tambah sikit, sampailah jadi produk yang siap. Itu kita panggil sebagai lakaran perkembangan idea. Baik, kita pergi yang kelima. Lakaran persembahan. Lakaran persembahan membantu pelanggan memahami konsep, rekaan dan ingin disampaikan oleh mereka. So, lakaran ini biasanya dibuat dengan cantik dan berwarna. Tujuan dia nak tunjukkan kepada pelanggan bagaimanakah rupa bentuk produk yang bakal dihasilkan dengan niat supaya pelanggan dia setuju dan suka dengan produk yang bakal dibuat itu. So, semestinya dia tunjukkan dengan cantik lah. Kebiasaannya lakaran persembahan ini dibuat menggunakan komputer dengan menggunakan aplikasi 3 dimensi supaya dia nampak lebih cantik dan menarik. Tengok macam real. Macam inilah sebenar-benarnya. Tetapi sebenarnya dia hanyalah lakaran. Produk itu belum buat pun. Okey. Baik. Yang terakhir sekali, lakaran digital. Dia kata apa? Teknik melakar secara tradisional dengan menggunakan pensel dan kertas telah diinovasikan
Seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini, anda boleh menggunakan alatan, gadget dan aplikasi terkini untuk melakar lakaran supaya hasil persembahan nampak lebih menarik. Okey, ini pun salah satu inovasi lah kita kata ya. Kalau dulu semuanya menggunakan pen dan kertas, tetapi kini banyak lakaran-lakaran digital digunakan ya, menggunakan aplikasi dan software supaya dia lebih mudah, lebih kemas ya, dan lebih cepat untuk dibuat lah. Okey, itulah 6 maklumat yang saya nak kamu masukkan ke dalam soalan nombor 3 ni. Lagi sekali, ini yang pertama, ini yang kedua, masuk ke sini kedua, yang ketiga di sini masukkan, yang keempat, okey, yang kelima, dan yang terakhir muka surat 674 ya, yang keenam. So masukkan ke dalam peta buih kamu. Okey. Ni maklumat dia. Okey, masukkan semua maklumat di dalam itu. Jadi sekali lagi kita recap sekejap. Okey, kita recap sekejap. Soalan nombor 1 saya tadi adalah saya tanya definisi lakaran. Soalan nombor 2, peta buih, lengkapkan peranan lakaran dalam reka bentuk. Itu peta buih yang kedua. Soalan yang ketiga, peta buih juga, iaitu jenis-jenis lakaran. Okey, ada 3 saja soalan kita pada hari ini. Saya sangat sarankan kamu buat peta buih cantik-cantik dan juga bebas, sebarang bentuk boleh buat. Nama kita panggil peta buih kan, tapi saya buat bentuk awan. Mungkin kamu nak buat bentuk daun, tak kisah. Okey, saya nak kamu ada effort lebih sikit kali ni. Try melakar freehand peta buih tu. Kita tak betul-betul lakar lagi, tapi kita punya soalan peta buih ni dah bagi peluang kamu sikit lah untuk cuba macam mana kamu nak buat bentuk peta buih yang lebih kreatif. Okay? Nak menggunakan warna seperti saya, anak panah berwarna, boleh, no problem. Okay? Apa saja teknik, yang penting maklumat dia ada cukup lah ya. Kalau kat sini ada 6, so ada 6 lah maklumat dia. Okay? Okay. Itulah tugasan kita, 3 soalan sahaja pada hari ini. Baik. Ada sebarang soalan tak nak tanya saya? Sambil-sambil saya cek dekat chat. Kawan-kawan, ada sebarang soalan nak tanya saya? Anyone boleh respon sekarang? Mari kita tengok. Ada soalan tak? Kawan-kawan yang hadir pagi ni, ramai kawan-kawan kita ni. Tak ada. Zul cakap tak ada. Okey, baik. Saya harap boleh jelas. Okey, lagi sekali saya recap dengan ringkas sahaja. Okey, dengan ringkas saya recap lagi sekali. Okey, soalan 1. Ya. Siapa tu? Tak. Alamak. Tak berapa jelas lah suaranya, Raudah. Saya tak berapa dengar. Raudah putus-putus. Raudah boleh type soalan dia, Raudah, dekat chat. Kalau mungkin talian tak berapa membantu. Raudah boleh cuba type dekat chat ya. Okey. Okey. Okey, ini soalan dia tadi ya kawan-kawan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 ringkas sahaja. Buat dalam buku tulis. Saya sangat galakkan kamu kreatif sedikit dalam membina kamu punya peta buih itu. Boleh gunakan sebarang warna, boleh gunakan sebarang bentuk, no problem. Okey, sebelum saya terlupa, sekali lagi untuk minggu hadapan, ready pencil ya. HB boleh, HB agak baik ya. Pensel HB baik. Okey. Pensel 2B pun boleh pakai ya. Saya akan tunjukkan teknik dia nanti kalau nak gunakan pensel 2B. Okey. Minggu hadapan kita akan mula melakar. Kalau kamu ada kertas A4 bersama kamu, boleh guna kertas A4. Kalau kamu tiada kertas A4, kamu boleh terus sahaja melakar di dalam buku tulis. Cuma mungkin ada garisan tu ada rasa macam gangguan sikit lah kan. Tapi tak mengapa. Boleh sahaja. Ya. Tak ada masalah. Ada soalan, Raudah? Kata nak tanya tadi, Raudah? Kata nak chat. Raudah tak chat pun. Saya nak tanya lakaran pada kotak tu kena lukis juga ke? Saya nak tanya lakaran pada kotak.
Tak payah, Raudah. Untuk tajuk kita pada hari ini, tugasan kita yang minggu ini, okey, tak ada lakaran terlibat. Okey, soalan nombor 1 dia tanya definisi, direct saja ambil definisi dia dekat sebelah ni yang saya tanda ni, okey, masukkan dalam jawapan kita. Okey. Yang kedua adalah 5 peranan lakaran reka bentuk. Ini jawapan dia ya. Okey, A. Okey, masukkan di sini. Ini contoh saya dah buat dah yang pertama. Yang kedua, B, ambil ini jawapan dia, asas komposisi untuk ilustrasi, masukkan di sini. Okey, dan seterusnya. C, D, E. Itu sahaja. Tak perlu penerangan ni, tak perlu gambar rajah ni, tak perlu ya. Ini tak perlu, ini tak perlu. Saya nak tajuk dia saja, masukkan ke dalam peta buih, cukup. Okey, sama juga dengan soalan nombor 3. Okey, dia minta kita jenis-jenis lakaran. Masukkan jenis lakaran dia ini lakaran peribadi atau contengan, tulisan warna biru tu. Dah, cukup. Yang ini sahaja jawapan dia, yang pertama. Ini tak payah. Gambar dia pun tak payah. Okey? Ini sahaja. Yang nombor 2, ini dia. Lakaran penerokaan. Nombor 3, lakaran teknikal. Nombor 4, lakaran perkembangan idea. Okey? Nombor 5, lakaran persembahan. Ni, tajuk ni saja. Yang bawah ni tak payah. Nombor 6, lakaran digital. Penerangan dia panjang-panjang tak payah. Kamu baca pun dah cukup. Okey? Itu ya, Raudah. Saya harap tak keliru. Ya. Okey, lagi sekali saya cek. Okey, baik. Baiklah. Okey, itu tajuk kita hari ini. Okey, dan insya-Allah saya harap kawan-kawan boleh selesaikan tugasan kita pada minggu ini. Ringkas sahaja, sikit saja soalannya, 3 soalan saja. Okey, seperti saya maklumkan tadi, saya harap kamu lepas ini boleh terus selesaikan tugasan. Saya recommend kamu untuk terus buatlah, sebab memang waktu kita pun untuk buat kan, kita 8.30 sampai 10.30. Okey, kamu pergi sarapan sekejap and then sambung balik tugasan, selesaikan soalan 1 hingga 3. Sebarang soalan kamu nak tanya saya, terus kamu boleh telegram untuk tanya saya sampai jam 10.30 ni saya ada saja. Okey, kamu boleh tanya apa masalah yang kita yang timbul, kita boleh cuba selesaikan. Bila selesai, kamu boleh terus hantar. Okey, macam mana nak hantar? Macam biasalah. Okey, pergi pada post saya di Telegram ataupun di grup kelas kamu itu. Okey, ada dah link hantar tugasan saya berikan di situ. Klik pada link hantar tugasan dan kamu boleh terus hantar tugasan. Okey, mungkin sedikit pesanan ya. InsyaAllah selepas ini saya akan buat naik rakaman. Sesi kita ni saya buat rakaman. So kawan-kawan kita yang tak berkesempatan untuk join Google Meet kita pagi ni, lepas ni boleh tonton rakaman. Dan kalau masih tak berkesempatan juga tonton rakaman, soalannya dah tersedia dah di bawah ini ya. Dah ada dah soalannya, boleh tengok semula macam mana note yang saya buat ni apa semua. Okey, boleh salin balik soalan 1 2 3. Nak nampak paparan lebih besar, ada pautan PDF dekat bawah ini, kamu boleh download ya, supaya nampak dia lebih besar sedikit lah. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Seperti biasa, kalau boleh marilah kita selfie dulu sekali kawan-kawan. Kita ringkas-ringkas je hari ni, jomlah selfie. Meh, ramai ni. Selfie lah sekejap. Sayang tak selfie, kita ramai ni. Ada Fakrul, ada Ivy, ada Raudah, Hakimi, Muhammad Akil, Muhammad Nabil, Muhammad Nozikri. Ni Naughty Girl ni siapa ni? Saya tak ingat lah. Okay, Nur Atira, Nur Farzana. On lah kamera sekejap. Kita ambil gambar sekali. Raudah dah on dah. Ada Raudah ada. Yang lagi? Jom. Kita ambil sekali gambar. Sekejap. Ringkas je. Siapa tu? Dia bagi kita gambar classroom tu. Gerak-gerak lagi. Cute lah gambar dia. Atira ada. Fazana ada. Atira dengan Fazana macam berjanji. Tudung sama kala. Dia orang janji ni, dia orang dah WhatsApp ni. Okey, kawan-kawan kita yang lain, come on. Nabil, Nabil sihat Nabil? Nabil macam duduk depan belakang green screen lah Nabil. Nabil boleh tukar background lah nanti. Hebat. Okey.
Zikri okey Zikri. Nanti hantar tugasannya. Alright. Ada lagi kawan-kawan kita yang lain nak on kamera? Nak ambil gambar ni? Fakrul. Ada Ivy. Hi, morning. Fakrul. Fakrul. Takkan dengan bantal busuk lagi Fakrul? Aduh. Okey, tak apa. Walau bagaimanapun, kita cuba ambil gambar sekejap. Mana saya punya apps nak ambil gambar ni? Sekejap. Tak keluar pula dia. Sekejap. Okey, sebentar. Okey, kita cuba dulu ambil dulu. First one. Okey. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Okay. Sekali. Last. 1, 2, 3. Okay. Baik. Alright. Alhamdulillah. Okay. Itu sahaja kawan-kawan kelas kita pada hari ini. InsyaAllah. Lepas ini kawan-kawan boleh teruskan. Selesaikan kita punya tugasan dan terus hantar. Sebarang masalah boleh terus maklumkan kepada saya di Telegramnya. InsyaAllah kita cuba selesaikan kalau ada masalah yang timbul. Okey, saya rasa itu saja. Okey, boleh pergi sarapan pagi, selesaikan tugasan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Oh, sekejap sebelum terlupa. Kawan-kawan, sebelum terlupa. Itu dia isi kehadiran. Isi kehadiran sebelum saya terlupa. Isikan kehadiran insya-Allah. Okey. Baik, itu saja, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Alright.